Hai, apa khabar semua? So, hari ni saya nak buat compare EQ. Ada DMG Audio Equilibrium, Fat Filter Pro Q3, Oxford EQ Native daripada Sonox dan juga Melda Production M Equalizer. So, basically semua ni adalah parametric EQ. Parametric EQ ni maksudnya dia tak ada beza. Dia punya result boleh dapat yang sama. Jadi, saya akan compare daripada segi rupa dia, sama ada dia cantik atau tak, feature dia, dan juga saya akan bagi conclusion juga, dan mana EQ yang saya biasa pakai untuk mixing saya, mixing dan mastering. Kita check out dulu lagu. So lagu ni daripada Action, nama band dia Actions, Devil Words. Okay, so itu lagu dia. So Equilibrium ni, kalau ikutkan daripada segi rupa dia agak menarik. Dan ni EQ yang saya pakai sekarang. Dia agak cantik. Dan boleh bagi inspiration. Fat Filter Pro Q3 pun cantik, sangat futuristik, dan boleh bagi inspiration, dan boleh membuatkan, personally saya akan dapat mixing laju dengan rupa yang macam ni. Tengok senang. Okay. Next, Oxford EQ Native. Yang ini dia old school sikit. Rupa dia pun medium lah. Dia tak adalah cantik sangat kan. So kalau yang rupa macam ni, bagi saya kena cuba banyak kali untuk biasakan diri. Dan last kali M Equalizer. Yang ini memang dari segi rupa Studio One lagi cantik. Yang ini memang kalau nak kata inspiration tu kena cuba banyak kali. Sebab nak kata dia tak okey pun sebenarnya dia okey. Dia macam-macam dia boleh buat. Dia ada feature saturation. Dan dia boleh diguna untuk mastering sebab dia ada mix side. Dan juga M Equalizer ni sebenarnya adalah EQ fully saya mixing lagu Kata Akhirmu. Jadi lagu ni saya fully guna M Equalizer. Yang bestnya M Equalizer ni adalah free. Nanti kita check out dia punya feature pula. Sebelum tu saya ada letak limiter kat sini, so kita dapat dengar lagu lebih kuat. Okay, kita cuba check Equilibrium. So feature Equilibrium ni memang sangat menarik sebenarnya. So basically kita boleh tekan auto gain. Maksudnya waktu kita mixing, kita EQ, dia level dia bagi sama saja. Feature ni sangat menarik. Lepas tu dia ada banyak shape. Kita boleh try pergi SSL 4K. So ini adalah shape FL 4K. Ada shape yang sangat pelik, iaitu Butterworth. So bermacam-macam jenis. Dan juga Q dia, kalau kita pilih dia punya DMG, Q dia boleh sampai 50. So siapa yang berminat untuk fine tune tu memang sangat menarik untuk eliminate benda-benda yang tak best.
Ini feature right click. Boleh dengar dekat certain frekuensi yang kita solo. Sama juga kalau kita nak eliminate benda-benda yang kita tak nak, sangat senang. Dia ada piano, so kita boleh fine tune ikut piano. Kita nak cari frekuensi piano, apa semua, sangat mudah. Dia ada piano kat sini. So salah satu feature yang sangat best adalah render DSP. Render DSP ni maksudnya kalau kita punya komputer tak cukup power, so kita akan guna latency yang paling rendah, iaitu free ataupun zero latency. Tak dapat nak guna linear. Jadi fungsi render ni, waktu kita export nanti, dia akan export kepada kualiti yang paling tinggi yang kita pilih. Contohlah kita pilih ini FIR. Okay, impulse length ni lagi tinggi, lagi berat. Jadi kita tak boleh guna in real time. So kita boleh offline bouncing, kita pilih yang paling tinggi, jadi kualiti dia paling baik. Sama juga dengan padding. Padding ni dia akan kurangkan pre-ringing. Maksudnya kalau kita guna EQ yang linear, dia akan ada melibatkan pre-ringing. Jadi kualiti dia lebih baik, image dia lebih baik. Dan window shape ni terlalu banyak shape, dan shape yang paling biasa guna dalam equilibrium ni adalah Kaiser ni. So kalau nak disable pun boleh. Kalau nak disable, kita in real time adalah DSP. So untuk jika kita suka nak adjust, maksudnya adjust EQ, react dengan apa yang kita mahu. So equilibrium ni memang banyak sangat benda yang kita boleh buat. Contoh macam kita mastering, kita akan gunakan linear. Jadi linear ni dia ada tunjuk shape response, dan kita mungkin nak besarkan dia punya image, dia punya quality, tapi sebab takut komputer ni tak dapat nak support, so kita biar dia rendah dulu, dan kita buat benda tu later on. Dia ada juga zero latency, dia ada juga free, ataupun kalau kita guna analog macam tadi SSL, so kita try go to analog. Lepas tu dia ada yang free ni, sebenarnya kita boleh adjust ikut apa yang kita nak. So biasanya saya akan pakai linear untuk mastering, dan full minimum untuk mixing. Dia boleh tukar dia punya GUI, routing, mid side. So mid side means kita boleh guna untuk mastering. Kita boleh adjust mid dan boleh adjust side, hanya dengan tekan di sini, mid dan side. So basically itulah sebab saya selalu sangat guna DMG Audio ni, sebab dia sangat practical, flexible. Kita pergi kepada next filter. Ini saya baru install, dia ada trial. Jadi Pro EQ ni memang menarik dan sangat laju. Contoh macam kita nak cut, kita boleh cut macam tu saja. So Q dia sampai 40, sangat okey juga 40. Kalau nak dengar solo, jadi kita boleh pergi ke problematic area, right click dia, invert gain, cepat kerja. Alternate, kita boleh, okay, dia sangat cepat kerja. Dan yang bestnya dia boleh pergi buka mana-mana kita suka, tak ada ganggu, kan. EQ ni memang sangat menarik dan dia tak pening, sebab dia ada sikit je. Dia kalau nak setting pun linear. Okay, kita maksimum untuk mastering, dan dia jadi berat, nampak tu. Jadi kita cuba slow sikit.
Okay, inilah feature di mana Equilibrium buat tadi supaya jika berat kita akan buat post punya render. Tapi itu tak memastikan Equilibrium lebih baik pada Fat Filter, sebab ni pun terselah sangat baik. Lepas tu shape dia pula memang sangat-sangat gila lah. Tengok dia ada ni ha. Shape dia. Kalau kita buka tadi Okay. Slope brick wall. Dia ada slope yang sangat gila. Brick wall. Siapa nak bagi setajam ini kan? For natural punya effect, jadi saya akan guna sama ada 6 ataupun 12. Ataupun kalau banyak sangat nak kena potong, saya guna 18 lah. So kalau kita guna zero latency, kita try solo snare. Kita cut dan kita cuba try guna linear. Dia ada beza, dia ada cut. Dia punya ringing dia, snare ringing. Jika pakai zero latency, dia cut dia punya ringing, humming, sound yang natural tu. Kalau kita guna linear, benda tu ada. So untuk kerja-kerja cut dan surgical, especially mastering, memang kita akan gunakan linear. Tapi benda tu pun terserah. Kalau kata selesa dengan zero latency pun okey. Benda tu sebenarnya terserah kepada pengguna. Okay, Pro Q3 ni juga dia ada mode auto gain kat sini. Auto gain ni maksudnya sama macam tadi. Jadi bila kita naik, dia akan leveling kan. Jadi kita takkan lost perception. Kita takkan rasa sedapnya bila aku tambah ini. Jadi kita buat decision yang salah. Jadi dengan adanya auto gain ni, kita akan sentiasa membuat decision yang betul. Sebab kita dengar level tu sama. Ni sangat penting dan sangat best. Dia juga boleh buat mid side. Dekat sini kita boleh pilih sama ada mid side atau right atau left. Nak adjust mid saja. Nak adjust snare saja. Dan ada satu feature yang menarik. Dia bukan saja EQ. Dia adalah dynamic EQ sebenarnya. Make dynamic. So kita boleh jadikan dia expander ataupun kita compress dia. Kita nak buat esa apa, boleh dia esa. Feature ni membuatkan dia lebih daripada EQ biasa sebab dia dynamic EQ. Dan juga dia overall semua benda dia boleh. Mungkin banyak lagi feature-feature menarik daripada Q3 ni yang saya sendiri tak dapat explore lagi since saya baru pakai. Nampak tu dia ada piano juga. Jadi Pro Q3 ni adalah complete untuk saya guna. Saya boleh guna Pro Q3 sebab dia complete. Kita go to the next EQ. Okay. Oxford EQ Native ni tak adalah
futuristic macam Fat Filter dengan Equilibrium. Dia basic, very very basic. Tapi kenapa nak pakai dia kan? Okay, ini antara sebab dia ada shape yang sangat sedap untuk diguna. Ni untuk mastering sebab dia very very broad. Type 1, Type 2, Type 3. Lagi satu, dia menggunakan konsep knob ni. Jadi kita boleh yes only mode. Kita tak nampak pun apa benda kat depan tu. Jadi kita akan EQ. EQ menggunakan sesedap telinga dan akhir sekali kita cuba tengok. Oh, macam inilah rupa kita EQ rupa-rupanya kan. Nampak tu, kita naik sikit ke sini, kita naik sikit ke sini. Jadi ini adalah kelebihan dekat Sonox. Cumanya dia tak ada mid and side. Dia memang stereo ataupun mono. Q dia boleh sampai 16. So dia tak se-deep Fat Filter dengan Equilibrium. Cumanya dekat mana yang saya akan tiba-tiba pakai Oxford Native ni. Kadang-kadang kalau kita pakai satu EQ yang sama, kita ada masa kita akan rasa macam boring. Jadi nak gunalah Oxford macam tu. Sebab bila mixing memang kena kekalkan keseronokan. Bila kita seronok baru kita nak mixing. Jadi macam saya filter je. Okay, kita pakailah Sonox pula. Okay, jadi itu benda-bendanya. Last kali, Equalizer. Okay, feature dia pun menarik juga sebenarnya untuk free punya EQ. Dia boleh select area drum. Okay, kita tahu. Okay, dekat sini bass drum rupanya. Kat sini tom. Okay, kat sini tom bunyi plastik. Kat sini, snap punch tu area sini rupanya kan. Kita boleh cari yang area sini. Snap. Sini macam bass. Macam tu kan. Snare ni macam tak cukup je. Dia punya gemuk dia. Kita cari gemuk dia kat sini. Area sini. Baik ni. Tapi nak tinggi sikit lah. Contoh kan. Tu dia. Dia nak buang bunyi-bunyi ni. Okay, kita high pass dia. So ni feature dia lah. Feature dia. Snare. Tengok dia merahkan snare. Okay, ni bahagian snare lah. Korang jangan nak usik daripada tempat lain lah. Ini bahagian cymbal. Ini bahagian cymbal splashness. Dan bla bla bla. Area apa lagi kita nak. Frekuensi. Kita ada bass, low, mid. Kan kita tahu. Okay, kita label area ni. Octave 1, 2, 3 kan. Dia ada keyboard juga untuk kita tengok apa yang ada di sini. Sonogram. Tu dia sonogram. Kita tengok part mana yang ketara. Jadi dia punya dia boleh juga dengar solo macam ni. Okay. So EQ ni adalah EQ yang sangat potensial untuk kita pakai dan mixing lagu. Dan sebab tu saya pakai EQ ni sebelum ni. Sebab dia sangat-sangat fleksibel. Sangat banyak benda boleh buat. Untuk benda yang free. Harmonic. Apa benda ni semua boleh tambah. Pick analog. Dia macam ikut analog punya style. Tu kan.
nak tambah dia tebal sikit, nak tambah dia saturation, dia ada kat sini. Dan dia juga adalah mid side. Dan kita boleh pilih mid and side of the ni lah, dekat sini, left ke, mid ke, apa ke, kita boleh pilih, right ke. Okay, proses the mid and side. So dia punya channel kat sini lah, side. Ini kita pilih dia punya main, dan kita pilih channel, midnya mana, side-nya mana, kat situ lah. Cumanya yang ini bukan linear. Linear dia ada EQ linear yang lain. Saya tak sure sama ada kena bayar atau tak, tapi sekarang memang rasanya 90 hari free. So boleh cuba. Yang ni adalah EQ normal. Okay, jadi conclusion dia, EQ 4 yang kita check hari ni semuanya memang bagus. Tak ada satu pun yang kita kata macam okay, equilibrium lebih baik pada fat filter ataupun lebih baik pada ini dan ini. Semuanya okay, semuanya memang potential. Jadi saya rasa benda ni macam pilih gitar. Sama ada kita nak pilih gitar Fender ataupun gitar Gibson ataupun kita pilih gitar apa-apa yang lain. Kita pilih ikut keselesaan kita dan kita terus buat kerja kita. Secara personally, saya memang sangat banyak pakai equilibrium. Sebab equilibrium ni saya memang minat dengan dia punya feature yang setup ni. Banyak benda boleh buat. Tapi baru-baru ni saya juga minat dengan fat filter. Sebab dia senang. Tak banyak benda nak boleh adjust kat situ. Lepas tu dia banyak feature dan dia ada dynamic. Oxford ni memang saya selalu pakai, dan Equalizer ni pun memang saya pernah pakai untuk mixing lagu. Jadi untuk kerja-kerja mixing, pada saya tak kisah untuk guna apa-apa saja EQ, kecuali kalau untuk kerja-kerja mastering, kita cuba cari yang ada linear phase. Sebab linear phase ni dia akan dia tidak kacau dia punya phase. Dia tidak kacau dia punya phase, maksudnya tiada phase shift. Kalau kita nak cut ke, kita nak ni boost ke, dia tak ada phase shift langsung. Dan kalau kita nak low cut, dia akan lebih true sebab sound dia setengah masa kita akan low cut hanya 39, 40 ataupun 20 waktu mastering. Ataupun kita akan raise dekat area-area yang 20. Walaupun tak dengar dengan mata kasar, tapi kita akan dapat rasa. Jadi kita tunggu untuk next video, tengok apa lagi yang saya nak cerita. Thank you.